tahu di manakah tempatnya yang dikatakan habis tempoh iddah. Kadang-kadang jadi keliru iddah mati dengan iddah bercerai. Kadang-kadang jadi keliru iddah monopos dengan iddah yang mana bergabung dengan istihadah dan sebagainya. Baik, pada pagi ini kita cuba tengok satu per satu. InsyaAllah kita habis dalam 7-10 ataupun 7 suku. Iddah ini tuan-tuan dan puan bermaksud suatu tempoh yang ditetapkan ke atas seorang wanita selepas diceraikan atau selepas kematian suami, iaitu seorang perempuan yang selepas diceraikan dan selepas kematian suami adanya suatu tempoh yang telah ditetapkan kepada dia. Jadi maka bila kita sebut soal bercerai, yang akan terlibat dengan permasalahan ini adalah talak rajai dan talak ba'in. Rajai yang boleh dirujuk, ba'in adalah lawan kepada talak rajai. Jadi kena beza antara kedua-duanya itu. Baik. Hukum iddah dan berkabung ataupun ihdad ini, hukum iddah menurut syarak adalah wajib ke atas wanita yang bercerai atau kematian suami. Dan hukum berkabung ini menurut syarak juga adalah wajib ke atas wanita yang kematian suami. Saya merasakan tajuk ini penting. Kenapa? Sebab sebelum ini pernah berlaku kes seorang pakcik berumur 65 tahun berkahwin dengan janda yang umurnya 35 tahun. Seronok pakcik ni kan. Daripada pakai kain plekat tukar pakai seluar jin, tuan-tuan dan puan-puan. Yang perempuan ini dia kematian suaminya. Jadi yang perempuan ini pernah ada pengalaman berkahwin dan pakcik ini pun pernah ada pengalaman berkahwin. Kedua-duanya ada pengalaman. Yang jadi masalahnya, yang pertama, mereka ini bernikah tanpa kebenaran di Malaysia dan mereka bernikah di selatan Thailand. Yang jadi masalah paling besarnya adalah yang perempuan ini selepas kematian suaminya 2 bulan dia pergi bernikah dengan pakcik ini. Kenapa pakcik ini bernikah dengan wanita ini dan kenapa wanita ini bernikah dengan pakcik ini? Takkan dia tak tahu tempoh iddah kematian suami berapa? Maka saya tanya pada pakcik ini yang hidup di dunia ini selama 65 tahun, kenapa berkahwin dengan orang ini? Maka dia kata, saya tanya perempuan ini kata boleh. Maka saya tanya pada perempuan ini, kenapa bernikah dengan pakcik ini dalam tempoh iddah? Dia kata dia ingatkan hari ini suami mati, esok boleh kahwin dah. Jadi apa kesimpulan kita boleh buat adalah ada juga di kalangan rakyat Malaysia yang tidak tahu mana mereka pergi selama umur 65 tahun dan 35 tahun. Mereka tidak mendengar ataupun tidak mencari permasalahan tentang ini. Dan kadang-kadang juga tuan-tuan dan puan-puan, saya lihat dalam kes undang-undang keluarga Islam ini, ustaz-ustazah dirujuk bila mana berlakunya masalah. Adakah tugas ustaz dan ustazah ini menerima ataupun dicampakkan masalah kepada mereka? Sebagai contoh, kenapa nak bercerai? Suami saya tak semayang. Kita tanya kepada dia, sebelum pada berkahwin tahu ke tidak suami tak semayang? Tahu dah, ingatkan dia berubah. Sepatutnya sebelum berkahwin rujuk dulu kepada ustaz dan ustazah. Sebab ustaz ustazah ini bukan tempat dicampakkan masalah. Kita pun ada masalah kita juga. Jadi kadang-kadang dia berlaku khilaf di situ. Khilaf bagaimana? Orang awam ini merujuk asatizah, merujuk kepada ustaz dan ustazah bila mana berlaku masalah. Sepatutnya sebelum daripada benda itu nak berlaku, kita nak berkahwin, biarlah kita ini dalam keadaan kita ada ilmu. Bukan hanya berkahwin mengharapkan kursus kahwin yang sehari setengah itu sudah memadai. Tidak cukup.
Sepatutnya kursus kahwin berapa lama? Adalah 2 bulan, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bila sebut 2 bulan, budak-budak muda ni dia tak setuju. Maka saya kata pada mereka 2 bulan dan diberi allowance seorang 6,000. Dia kata setuju. Allowance nak, darjah tak nak, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kita pergi pada yang pertama. Kita akan habiskan pagi ni juga. Baik. Jenis iddah yang pertama adalah seorang perempuan itu bercerai dengan talak rajai ataupun talak bain. Perempuan itu dia bercerai dengan talak rajai ataupun talak bain, diceraikan talak 1, diceraikan talak 2 ataupun difasahkan oleh mahkamah, ataupun bercerai dengan khulu', bercerai dengan apa-apa yang berkaitan dengan talak bain. Baik. Maka pada ketika ini, tuan-tuan dan puan-puan, orang perempuan itu juga dia ada haid. Makna kata dia ada kitaran haid. Kitaran haid dia ada. Dia bukan menopause, dia bukan mengandung. Maka orang perempuan ini, tuan-tuan dan puan-puan, tempoh iddahnya adalah 3 kali suci. Jangan duk bertukar. Ada orang kata 3 kali haid. Salah. Jawapannya adalah 3 kali suci. Timbul masalah lagi. Yang dikatakan 3 kali suci itu bagaimana? Yang bermulanya 1 kali suci itu di mana? 2 kali suci itu di mana? Ni nak cerita. Bila mana seorang perempuan itu diceraikan, maka dia akan ada 2 keadaan. Yang pertama adalah kita kena lihat dia diceraikan dalam keadaan suci yang disetubuhi ataupun suci yang tidak disetubuhi. Apa maksud ustaz suci yang tidak disetubuhi? Begini. Malam tadi maghrib tak boleh sembahyang, datang haid. Isyak boleh sembahyang. Malam tadi tidur dengan suami tapi tidak bersetubuh dengan suami. Pagi ni lepas daripada solat subuh suami menceraikan dia. Itu dinamakan sebagai suci yang tidak disetubuhi. Lepas daripada suci, dia tak bersama dengan suaminya dan suaminya menceraikan dia. Itu adalah suci yang tidak disetubuhi. Yang dikatakan suci yang disetubuhi begini. Maghrib malam tadi tak boleh semayang, isyak boleh semayang, dia pun mandi kemudian dia semayang isyak. Malam tadi tidur dengan suami, dia bersetubuh dengan suaminya. Pagi ini suami dia menceraikan dia. Ini dinamakan sebagai suci yang disetubuhi. Bukan nak kata lepas pada akad nikah tak pernah setubuh, suami dia menceraikan dia. Itu cerita lain. Ini yang mana bila mana datang saja suci, dia tak setubuh dan suami dia menceraikan dia dalam tempoh suci yang mana dia tak setubuh tadi, maka dikatakan sebagai suci yang tidak disetubuhi. Okey, keterangan. Jika ditalak semasa dalam keadaan suci, iddahnya tamat apabila datang haid yang ketiga. Suci, tidak setubuh, suami menceraikan dia, datang haid, maka ini dikatakan 1 kali suci. Datang haid tadi, datang pula suci, ini dikatakan sebagai 2 kali suci. Berapa kali haid dah? Dapat ke tak ni? 1. Suci, betul. Datang pula haid, betul? Betul? Maka ini dikira sebagai 2 kali suci. Betul yang tadi ni? Datang pula haid. Okey, berapa kali haid dah ni? 2, betul? Suci, maka ini dikira sebagai 2 kali suci. Datang saja haid ini, maka 3 kali suci. Bila stop ustaz? Datang saja haid itu, maka habis 3 kali suci. Jika ditalak semasa dalam keadaan haid, maka iddahnya tamat apabila datang haid yang keempat. Macam mana tu ustaz? Waktu suci dia bersetubuh dengan suaminya dan suami dia menceraikan dia. Datang haid lepas pada itu, ini belum dikira 1 kali suci.
Dikira bila? Selepas di sini. Maka dia akan panjanglah sedikit tempoh iddah dia. Dan yang ketiga, jika ditalak semasa dalam keadaan nifas, selepas pada kita bersalin tadi, hendaklah menunggu sehingga 3 kali suci selepas nifas itu. Maka iddah tamat apabila datang haid yang keempat. Lagi panjang. Dalam menceraikan isteri pun, kita diharuskan menceraikan isteri dalam tempoh suci yang tidak disetubuhi. Kenapa? Sebab kita nak memendekkan tempoh iddah isteri tersebut. Sebab itu orang lelaki yang ada akal, orang lelaki yang ada ilmu, bila mana isterinya desak dia menceraikan dia dan dia ada niat menceraikan isterinya, sepatutnya bukan mendengar desakan isteri, tetapi bertanya kepada isteri, waktu ini dia suci ataupun tidak. Pergi lagi, suci yang disetubuhi ke tidak. Kalau suci yang telah disetubuhi, maka hold dulu untuk yang akan datang. Begitu juga di mahkamah syariah, kita akan tanya dulu kepada pihak-pihak bersetuju ataupun tidak dengan permohonan isteri. Suami kata bersetuju, kita lihat dulu kepada isteri, awak ini hari ini suci ke tidak? Suci. Bersetuju tak dengan awak suci hari ini, dan awak bersetubuh ke tidak? Awak ini dalam keadaan suci yang disetubuhi ataupun tidak? Dia pun kata dah bersetubuh. Kita tanya pula, dah pagi ini bercerai, bila masa awak bersetubuh? Dia kata malam tadi. Dah awak dah tahu dah hari ini nak bercerai, kenapa awak bersetubuh malam tadi? Maka suami pun jawab, buat kali terakhir ya Arif. Budak lah ni, gitu. Selalunya bagaimana? Mahkamah suruh balik dulu. Kenapa? Kita nak dalam keadaan rahim dia itu dikosongkan oleh benih lelaki itu. Kenapa? Kita tak nak bercerai dalam keadaan sabit cerai hari ini kemudian dia mengandung. Maka iddahnya tak kira dah 3 kali suci tadi, dia kira kepada mengandung tadi. Maka panjanglah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi budak lah ni dia tak kira. Macam-macam kes hari. Suami menceraikan isteri melalui WhatsApp. Suami pun kata, saya tulis saja ya Arif, nyatakan butang sen kawan saya. Tak tu kadang-kadang jadi hakim pun rasa nak ambil tukur baling tuan-tuan dan puan-puan. Budak lah ni, begitulah keadaan dia. Jadi keadaan yang pertama, bercerai talak rajai ke, talak bain ke, dan dia ada kitaran haid, tempoh iddahnya 3 kali suci. Bagaimana keadaan 3 kali suci? Saya telah nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebentar tadi. Lepas daripada ini, berlaku saja perceraian kepada saudara, adik-beradik kita dan sebagainya, kita dah boleh kira iddah yang perempuan itu tamat bila. Kenapa kena tahu? Kenapa lelaki kena tahu? Sebab tempoh iddah ini adalah tempoh untuk dirujuk isteri tersebut oleh suaminya bila mana talak itu dalam kelompok talak rajai. Sebab ada yang berlaku dia pergi rujuk lepas daripada tempoh iddah, maka batal. Nak balik kepada isterinya, kena akad nikah yang baru, kena mohon yang baru, khusus kahwin yang baru, dan kena mas kahwin yang baru. Padan muka. Buat majlis yang baru. Sembelih lembu pula tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Keadaan yang kedua, bercerai talak rajai atau talak bain, dan perempuan ini dia tiada haid. Sama ada kerana penyakit, sama ada telah dibuang rahimnya, kanser rahim bagai, ataupun dia telah putus haid, ataupun dia belum pernah ada haid atau lain-lain. Maka orang ini tuan-tuan dan puan-puan, dia hendaklah beriddah selama 3 bulan. Bermula bila? Bermula disabitkan cerai tersebut. Contoh, melafazkan cerai di rumah.
Ini banyak berlaku hari ni. Orang perempuan kena alert. Suami lafaz cerai di rumah ataupun apa-apa lafaz yang menjurus kepada cerai, jangan tanya suami jatuh talak ke tidak. Terus start motor, start kereta, pergi ke mahkamah syariah, filekan permohonan pengesahan lafaz cerai. Ada kes yang berlaku, suami lafaz bulan 2, kemudian suami pula lafaz tahun depan. Tahun depan tu isteri dah tak tahan, dia pergi ke mahkamah, dia bawa kedua-dua lafaz, maka mahkamah sabitkan kedua-dua lafaz adalah jatuh talak. Habis tu ustaz, saya dah tanya suami saya. Suami saya kata masa dia belajar darjah 6 dulu rasanya tak jatuh. Darjah 6 dulu ilmu je, tuan-tuan dan puan-puan. Maka tidak boleh. Hatta saya sekalipun, hatta Ustaz Fauzi sekalipun, hatta siapa-siapa sekalipun, kita tak ada suatu kuasa untuk menentukan jatuh talak 1, 2, 3 dan 4. Yang boleh mengesahkan, yang berhak untuk menjatuhkan berapa-berapa adalah hakim syar'i sahaja. Kita hanya boleh beri pandangan. Tapi ketetapan adalah hakim syar'i, sebab dia yang akan siasat. Sebab itu saya tak apa nak percaya orang tanya saya, dia WhatsApp pada saya. Sebab saya mendengar sebelah pihak saja. Yang isteri mendengar suami dia kata, cerita lain. Barangkali dia tanya ustaz ni kata jatuh. Dia tanya saya, dia pusing pula cerita, nak suruh kata saya tak jatuh. Oranglah begitu keadaan dia. Baik. Keadaan yang ketiga adalah bercerai, talak rajai ataupun talak ba'in. Dan pada ketika itu perempuan itu dalam keadaan sedang mengandung. Tak kira lah sebulan kandungan dia, 2 bulan ke 7 bulan ke 9 bulan ke, maka dalam keadaan ini tuan-tuan dan puan-puan, iddahnya adalah sehinggalah dia bersalin. Contoh kandungannya 1 bulan. Orang perempuan ini dia mengandung 9 bulan 10 hari, maka tempoh iddahnya pula akan ada 8 bulan lebih di situ. Lama panjang tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya nak tuan-tuan dan puan buang suatu stigma. Ada lagi di kalangan kita, dia kata begini, ustaz, betul kan bila mana seorang suami melafazkan cerai kepada isterinya yang tengah mengandung, maka lafaz cerai itu tak jatuh? Saya kata jatuh bila? Dia kata setelah dia melahirkan anak itu. Jawapannya salah. Jawapannya adalah lafaz cerai itu jatuh ketika mana dia melafazkan lafaz itu. Sila buang pendengaran atau fahaman ini. Sehingga melahirkan anak adalah iddah, bukan lafaz cerai itu. Nak beritahunya begini, kalaulah isteri itu tengah buang air besar di dalam toilet, suami melafazkan cerai, dia sama-sama jatuh dengan air besar tadi tuan-tuan dan puan-puan. Senang nak faham. Setengah orang dia kata tak jatuh. Tak, jawapannya bermula tarikh lafaz. Habis tu kalau dia pergi mahkamah minggu depan, bermula bila? Bermula tarikh lafaz, bukan bermula hakim jatuhkan tadi. Hakim jatuhkan sabit adalah bermula tarikh lafaz tersebut dibuat. Tak kira lah 3 bulan lepas lafaz, 3 bulan lepas pada tu baru pergi rujuk mahkamah. Maka tarikh itu adalah mahkamah sabitkan. Bila tarikh itu jatuh adalah tarikh suami itu lafaz cerai. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Habis tu kalaulah anak itu mati dalam perut, dalam perut ni mati, dan suami melafazkan cerai, pada ketika ini tuan-tuan dan puan-puan, adalah sehinggalah kandungan tersebut gugur. Gugur saja kandungan itu, maka sabitlah ataupun habislah tempoh iddah tersebut. Selesai iddah apabila melahirkan anak, sama ada hidup ataupun mati. Tak kira lah anak tu keluar mati ke, hidup sekejap 2 minit ke, tetap di situ dikira sebagai habis tempoh iddah. Atau gugur kandungan yang telah membentuk janin yang sempurna, atau hanya membentuk segumpal daging yang menurut pakar perubatan itulah kandungan yang sebenar. Maka dikeluarkan seketul daging dan pakar mengesahkan inilah kandungannya, maka itu dikatakan sebagai habisnya tempoh iddah bagi perempuan yang sedang mengandung. Baik. Keadaan yang keempat,
bercerai, talak rajai ataupun talak bain dan belum pernah disetubuhi, akad nikah dulu ni tak pernah sentuh isterinya, tak pernah bersetubuh dengan isterinya, maka dalam keadaan ini orang perempuan itu ada haid ke, menopause ke, tak ada haid ke, maka tempoh iddahnya adalah tiada iddah. Kenapa tiada iddah? Sebab matlamat iddah ini adalah untuk ibrah, untuk kita kosongkan rahim tadi daripada benih lelaki. Kalau dah tak sentuh, maka tak ada iddah, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ada juga yang pening kepala. Lepas tu budak-budak lah ni, bagi saya, tuan-tuan, anak-anak nak berkahwin, kena panggil one by one, cerita satu persatu, jangan malu. Sebab dulu ada orang pernah telefon saya, Ustaz, anak saya ni tak pernah setubuh dengan suami, dengan isteri dia, anak saya lelaki. Habis tu jadinya saya nak tahu lah apa yang boleh tuntut, apa yang isteri dia tak boleh tuntut. Saya kata, sungguh ke anak Puan Hajah tak pernah setubuh dengan dia? Berapa tahun kahwin? Dia kata 3 tahun. Saya kata, semut lalu kat gula pun makan, takkanlah berkahwin tak sentuh langsung. Main nak bercakap dengan anak. Maka dia pun beri bercakap dengan anak dia. Saya kata, betul ke tuan tak bersetubuh? Betul Ustaz, tak bersetubuh. Tidur bersama? Tidur. Tak ada pegang-pegang ke apa? Ada, tapi tak bersetubuh Ustaz. Awak faham tak maksud setubuh ni? Setubuh ni adalah alat kemaluan lelaki, iaitu kepala hasyafah. Ni yang bersunat lagi kan, budak-budak bersunat tu. Budak-budak apa, orang tua bersunat juga tak? Ni kepala hasyafah ditenggelamkan dalam faraj perempuan. Ni kepala ini saja sudah memadai, ditenggelamkan dalam faraj perempuan. Oh, makna kata saya setubuh Ustaz? Dia kata gitu kat saya. Dah selama ni awak buat macam mana? Buat macam Ustaz bagi tahu, tapi tak masuk habis, dia kata. Saya kata, bengong juga budak ni. Kenapa boleh jadi begitu? Sebab tidak faham Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, anak nak berkahwin, tuan-tuan tak boleh lepas begitu Nak dia tak ambil pengajian Islam lagi, kena panggil one by one. Apa dinamakan sebagai nafkah, apa dinamakan sebagai setubuh, apa hak sebagai suami, apa hak sebagai isteri. Sebab kursus kahwin hanya 1.5 hari, tak sampai 2 hari pun. Dah budak-budak pergi kursus kahwin bagaimana? Duduk begitu sekadar nak ambil sijil, dapat sijil dia pergi menikah kan? Cuba lihat anak-anak tuan-tuan dan puan-puan bila mana bernikah, habis saja akad nikah, berapa ramai yang mampu pergi di hadapan pasangan masing-masing, diambil tangan ini, diletakkan di ubun-ubun kepala perempuan dan dibacakan suatu doa, Allahumma inni as'aluka khairaha, apa semua tu. Dia boleh buat ke tidak? Kalau dia tak boleh buat, mana kata dia tidak ambil apa yang disuruh ataupun dianjurkan oleh Islam. Dia hanya sekadar akad nikah, Allah begitu saja. Tak boleh. Sepatutnya kena lebih daripada itu, ilmu berkaitan dengan perkahwinan ini. Tapi saya amat sedih lah tuan-tuan dan puan-puan. Selalu duk berceramah juga kepada peserta kursus kahwin kan. Saya lontarkan soalan berkaitan iddah, berkaitan dengan solat jenazah, berkaitan dengan perkara-perkara fardu ain. Majoriti tidak boleh jawab. Apa kita boleh buat? Saya tak salahkan mereka. Kita nak bagi tahu mak ayah ini tidak titik beratkan soal agama. Dia lebih titik beratkan soal UPSR. Dia lebih titik beratkan soal SPM. Sepatutnya soal fardu ain ini ayahlah kena ajar. Soal fardu ain ni. Tapi anak-anak tak tahu. Seolah-olah bila saya bertanya, saya bercakap macam seolah-olah benda baru, padahal umur 26, 27 dah. Takkan 26, 24, 25 tak tahu lagi perkara-perkara yang basic. Baik itu tuan-tuan dan puan-puan, balik rumah nanti, panggil anak-anak, bacakanlah apa-apa benda-benda yang fardu ain supaya anak kita faham. Terang kepada dia solat jenazah berapa kali takbir. Kadang-kadang saya tanya berapa kali takbir, buat tangan begini, dia kata 5. Sebab saya kata saya buat tangan begini, padahal 4. Takkan tak tahu. Kenapa? Yalah sebab hari Jumaat, time semua berkumpul,
imam umum kita ada jenazah hari ni, siapa yang berkelapangan bolehlah sekali sama-sama solat jenazah, solat sunat jenazah kepada jenazah ini. Anak-anak kita buat apa? Bukan anak-anak kita, orang tua pun sama. Angkat punggung, belah, nak pergi makan patin, tempoyak bagai, kan? Dia tak nak tunggu sekadar 2 minit ni, sekadar 3 minit ni. Itu masalah kita. Balik nanti cuba test. Lihat anak-anak yang umur 25, 20 lebih, cuba tanya berkaitan dengan fardu ain. Dia boleh jawab ke tidak? Kalau tak boleh jawab, maka tergolong dalam apa yang saya katakan ini. Tapi kalau boleh jawab, alhamdulillah. Okey. Seterusnya, yang kelima, bercerai, talak rajai atau talak bain dan dia ini menghidap istihadah. Apa benda istihadah? Iaitulah darah penyakit. Sekarang ini saya sedang mengajar di masjid di Surau berkaitan dengan pengiraan tempoh haid, istihadah dan nifas. Saya cerita, saya cakap, kebanyakan muslimat tak faham dan dia kata rupa-rupanya salah yang dia buat sebelum ini. Saya pergi lagi, saya lontarkan soalan sampai muslimat ada yang bergaduh dengan saya. Dia kata ustaz tak betul. Sedap kata ustaz tak betul. Kita tunjuk kitab, betul lah ustaz, betul, saya salah. Kenapa? Sebab tak belajar, hanya ambil apa yang mak dia cerita dulu, hanya mengambil apa yang kawan dia cerita dulu. Cerita soal lain, belajar tetap belajar. Kenapa? Sebab ada kadang-kadang dia berkait dengan solat. Sebagai contoh, dikirakan, dinisbahkan waktu itu wajib solat, dia tak solat. Kemudian disebabkan dia tak solat, dia qada. Tuan-tuan kena beza qada dengan tak solat benda berbeza. Contoh, dulu zaman muda 10 tahun tak sembahyang, berdosa ke tidak? Dosa kan? Okey, lepas tu umur 60 taubat, qada balik yang 10 tahun dulu. Soalan saya, qada cerita lain, dosa tetap dosa. Adakah dengan qada dosa terhapus? Belum tentu. Qada menggantikan yang tinggal dulu berdosa. Dah kalau berdosa bagaimana nak hapus? Doa pada Allah Ta'ala supaya dihapuskan. Kalau dah 10 tahun tinggal, boleh fikir-fikirkanlah. Solat tinggal, jawapannya qada. Habis tu saya taubat macam mana? Taubat cerita lain. Ke kita taubat malam tadi sampai WhatsApp pagi ni, taubat diterima? Ada? Tak ada. Sebab tu kena beza. Baik. Orang perempuan yang mana bercerai, talak rajai ataupun talak bain dan menghidap ataupun menghadapi masalah istihadah, maka dia ada 2 keadaan. Ini kena perhati betul-betul. Yang pertama adalah haid itu tidak menentu. Tak tahu ke mana haid dia ni, sekejap begitu, sekejap begini, tetapi masih dapat mengetahui kebiasaan perjalanan darah haidnya. Tidak menentu, tetapi dia ni dapat membezakan, dapat mengetahui kebiasaan perjalanan darah haidnya, maka 3 kali suci. Kalaulah 3 kali suci, dia tu makan 1 tahun lebih, maka 1 tahun lebih iddah dia. Kalaulah 3 kali suci dia tu makan masa 8 bulan, maka 8 bulan. Sebab walaupun tidak menentu haidnya, tetapi dia masih dapat mengetahui kebiasaan perjalanan darah haidnya. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, haid tidak menentu dan tidak mengetahui. Dahlah tak menentu, tak mengetahui pula perjalanan kebiasaan haidnya, dan dia ini juga tidak dapat membezakan antara darah haid dan darah istihadah. Dia tak tahu mana satu. Yang merah ni haid ke, yang hitam ni istihadah ke, dia tak tahu, tak nak beza. Kadang-kadang bercampur gaul gitu. Maka tempoh iddahnya adalah 3 bulan. Tadi 3 kali suci,
Dalam keadaan yang kedua adalah 3 bulan. Boleh? Baik, seterusnya. Berlaku kematian suami. Suaminya mati semasa berada dalam tempoh iddah talak rajai dan dia ini tidak mengandung. Suaminya lafaz cerai talak 1 bulan ni. Bulan depan suami yang menceraikan dia tadi mati dan dia ini tidak mengandung. Bertembung. Iddah mati dan iddah talak rajai. Nak ambil yang mana? Ulang balik. Bulan ni, hari ni suami dia menceraikan dia. Tempoh iddah pun berjalan mulai hari ni. Bulan depan suaminya mati. Suami yang menceraikan tadi. Rujuk tak ustaz? Tak rujuk pun. Tapi suaminya mati. Masih berada dalam tempoh iddah itu. Dan dia ini pula tidak mengandung. Maka orang perempuan ini, dia ada haid ke, dia tak ada haid ke, dia menopause ke, ataupun dia masih ada kitaran haid ke, maka diambil 4 bulan 10 hari. Maka 4 bulan 10 hari ini adalah iddah kematian suami. Jadi iddatnya adalah 4 bulan 10 hari. Tak ambil dah 3 bulan, tak ambil dah 3 kali suci. Baik. Kiraan iddah baru bermula tarikh atau hari kematian suami. Iddah baru bermula adalah pada tarikh atau hari kematian suami, walaupun sebelum itu iddah isteri sama ada dengan 3 kali suci atau 3 bulan telah hampir tamat. Lusa habis tempoh iddah talak rajai. Hari ni suami mati. Oh, penat lah begitu ustaz. Yelah, macam mana? Takkan nak pergi cakap kat suami jangan mati lagi, tunggu habis dulu. Tak boleh ya. Jadi maka dia kena bermula iddah yang baru, tarikh mati tadi tambah pula 4 bulan 10 hari. Boleh? Ada berlaku sini? Ada? Tak ada. Saya duk cerita ke orang tuan-tuan, surau ini yang Bilal je kan menikah. Bilal sini menikah dengan isteri Siap ke Siap bernikah dengan isteri Bilal? Bukan? Bukan? Lain? Cerita lain? Oh, salah. Oh, tempat lain. Saya tak ingat banyak sangat surau tuan-tuan. Oh, pakat suka dengar. Bagus tuan-tuan perempuan. Baik. Seterusnya, berlaku kematian suami semasa berada dalam tempoh iddah talak bain. Tadi talak rajai, talak bain yang tidak boleh dirujuk, talak rajai yang boleh dirujuk. Ini adalah berlaku kematian suami semasa berada dalam tempoh iddah bain dan dia tidak mengandung. Contoh, suami menceraikan dia hari ini talak 3. Bulan depan suami mati. Maka pada ketika ini tuan-tuan dan puan-puan, ada haid ke, tak ada haid ke, maka tempoh iddahnya adalah 3 kali suci bagi yang ada kitaran haid, dan yang tak ada haid 3 bulan. Kenapa tak pakai dah yang 4 bulan 10 hari tadi? Kerana kekal iddah talak bain sama ada dengan kiraan 3 kali suci atau 3 bulan, dan iddah tidak bertukar kepada iddah kematian suami. Jadi orang ini perlu berkabung ataupun tidak? Jawapannya tidak, sebab dia tidak pergi kepada iddah kematian suami. Jadi contoh, besok adalah habis tempoh iddahnya. Hari ni suami yang menceraikan dia talak 3 dulu mati, maka tak perlu dah top up lagi 4 bulan 10 hari. Kekal dengan tempoh iddah 3 kali suci bagi orang ini dan 3 bulan bagi golongan itu. Boleh? Baik, seterusnya. Kematian suami sama ada disetubuhi atau belum disetubuhi dan tidak mengandung. Disetubuhi ke, belum disetubuhi ke, dan dia ini tidak mengandung, maka ada haid ataupun tidak ada haid, maka tempoh iddahnya adalah 4 bulan 10 hari.
Maka wanita yang kematian suami bukan saja wajib beriddah tetapi juga wajib berkabung. Jadi 4 bulan 10 hari itu dikatakan sebagai berkabung dan iddah talak raja'i tadi. Jadi ia dikatakan sebagai ihdad. Jadi kenalah 4 bulan 10 hari. Baik. Bila mana seorang perempuan yang kematian suami tak ceraikan dia pun, tapi suaminya mati, dan dalam keadaan itu perempuan ini sedang mengandung, nak pakai mana? Iddah mengandung ke iddah kematian suami? Jawapannya adalah dia akan berlalunya iddahnya adalah sehingga melahirkan anak atau kandungan itu gugur. Kenapa? Sebab matlamat iddah adalah mengosongkan rahim. Boleh? Jadi kita hanya ambil melahirkan anak atau kandungan itu gugur, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Selesai iddah apabila melahirkan anak, sama ada hidup atau mati, atau anak itu gugur kandungan yang telah membentuk janin yang sempurna, atau hanya berbentuk segumpal daging yang menurut pakar perubatan itulah kandungan yang sebenar, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Yang terakhir, suami hilang. Ada di sini suami hilang? Ada tak? Hilang sekejap je, pergi kedai mamak makan roti canai, lepas tu balik semula ke rumah. Hilang sekejap. Baik. Bila mana suami hilang, apa berlaku? Ada haid ke? Tiada haid ke? Atau sedang mengandung? Maka isteri tadi wajib menunggu selama 4 tahun. Selepas tempoh tersebut, isteri tadi wajib pula beriddah dengan iddah kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 tahun? Lama lah ustaz, zalim lah begitu. Sebab mahkamah syariah ada kuasa untuk menentukan orang itu hidup ataupun mati. Dia akan declare, dia akan isytihar selepas 4 tahun kehilangan. Lama. Itu mahkamah syariah. Mahkamah sivil 7 tahun. Persoalan yang timbul, bila mana mati, siapa keluarkan CJ mati? JPN. JPN follow mahkamah syariah ke mahkamah sivil? Mahkamah bulan Qamariyah. 4 tahun Qamariyah. Jadi CJ mati follow mahkamah syariah ke mahkamah sivil? Sivil, betul. Habis tu ustaz 4 tahun macam mana? MH370 hilang kan? Dah lebih 4 tahun belum? Dah. Jadi mahkamah dah declare bahawa mati, tapi dia kena mohon lah. Cuba fikir, habis tu kalau isteri tu tak bekerja, siapa nak tanggung dia? Harta faraid mana boleh ambil? CJ mati tak keluar lagi, takkan terima. Maka Islam itu tidak zalim. Yang zalimnya kita, tak ada ilmu. Macam mana caranya adalah begini. Bila mana seorang suami itu hilang, apa isteri itu boleh buat? Isteri itu boleh mohon fasah di mahkamah syariah setelah mana setahun kehilangan suami tersebut. Fasah ini salah satu alasan yang boleh dimohon adalah setelah setahun hilang. 1 tahun hilang tu bukan kita kata begini, kita tanya pada jiran kita, mana suami awak setahun lebih dah tak nampak, tak balik ni? Ada di Johor. Tak boleh. Dia mesti hilang betul. Memang tak jumpa. Keluarkan saman, buat tampalan, buat iklan di surat khabar, tak datang-datang juga mahkamah. Itu dinamakan sebagai hilang. Maka lepas pada setahun dia mohon fasah, mahkamah pun memfasahkan perkahwinan tersebut. Dia bukan lagi suami dan isteri. Boleh tak isteri tadi kahwin lain? Boleh.
Habis tu ustaz, ada orang tanya, lepas pada 4 tahun suami dia datang balik, macam mana? Saya pun jawab, seronok dia ada suami 2. Tak payahlah cerita bab tu, sebabnya berpegang kepada fasah tadi. Mahkamah dah fasah kan? Habislah. Soalan kedua, dia boleh mewarisi harta faraid ke tidak? Boleh. Dia mohon fasah, suami hilang, lepas pada 4 tahun mahkamah declare suaminya mati, dia boleh mewarisi faraid ke tidak? Haji, boleh ke tidak? Mana diam? Hilang tahun ni, tahun depan mohon fasah sebab hilang tadi ni. Fasah bukan suami isteri lah, betul? Lepas pada 4 tahun kan mahkamah ada ni, mahkamah syariah declare mati, fasah mohon dah. Boleh tak dia mewarisi faraid? Boleh. Kenapa? Kesan hilang, disahkan hilang. Jadi walaupun dah difasahkan oleh mahkamah, still boleh mewarisi harta faraid. Betul? Soalan saya, antara mati dan fasah, siapa sampai dulu? Tempoh tadi, antara mati dan fasah, siapa sampai dulu? Matilah sampai dulu. Kenapa? Sebab 4 tahun mahkamah isytihar mati tadi, mati bermula tarikh isytihar ke tarikh hilang? Isytihar tadi mati bermula tarikh hilang, bukan tarikh isytihar. Kalau dia isytihar, dia kata mati bermula tarikh isytihar, maka apa jadi kemudaratan kepada perempuan ini? Sebab perempuan ini contohnya tidak bekerja, siapa nak tanggung nafkah dia? Dia nak mulakan hidup yang baru. Sebab itu syarak ini dia buat cantik dah. Hilang suami, lepas pada setahun, tunggu setahun je, mohon fasah. Kemudian lepas pada 4 tahun mahkamah isytihar suaminya mati, maka dia tetap boleh mewarisi harta faraid tersebut. Sebab apa? Sebab mati sampai dulu, baru fasah datang kemudian. MH17 mati kan, terhempas, bukan hilang. Ada 6 waris kepada 6 mayat ini, 6 jenazah ini di Sarawak kan. Dia ambil duit pampasan, dia beli tanah, dia buat masjid. Hebat orang begini. Apa positifnya? Berbahagialah si mati yang ke-66 ini selagi mana orang datang semayang dan selagi mana masjid itu diimarahkan. Kita boleh buat begitu? Dapat duit pampasan buat masjid, boleh? Ke beli Mercedes C200 dulu? Tengok, 6 keluarga berpakat beli tanah buat masjid. Subhanallah. Hebat Saya sekarang ini telah berpindah tempat kerja di Sendayan, Mahkamah Sendayan, bulan lepas. Mahkamah saya ini berdekatan dengan Masjid Seri Sendayan yang baru tu. Berapa juta habis. Tuan-tuan tahu itu masjid ke berapa? Masjid kedua. Masjid pertama Masjid Husin di Seremban 2 juga. Cuma ni di Sendayan. Yang tu Seremban 2, ni Sendayan. Yang ni yang di Seremban 2 desain dia begini. Di Sendayan desainnya begini. Kalaulah kita kaya seperti dia, kita buat tak macam dia? Tak kaya lagi ustaz, tak nak cakap. Hebat kan? Dia kaya, dia buat macam itu. Ini seperti mana
perangai para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat di zaman Nabi dulu, dia ada miskin, dia ada kaya. Tapi dua-dua ni ahli ibadah, sama-sama buat ibadah. Paling kuat ni dua-dua golongan ni. Yang miskin ini dia iri hati dengan yang kaya. Kenapa? Sebab yang kaya dia dapat duit, dia infak banyak ke jalan Allah. Yang miskin tak boleh nak buat. Sudah tentulah yang kaya ini lebihlah dia punya amalan berbanding yang miskin. Sebab itu kita ini, bila mana Allah Ta'ala uji kita jadi kaya raya, maka pada ketika itu makin banyak kita kena keluarkan duit kita. Kena fikir begitu. Tuan-tuan dan puan dapat gaji bulanan, jangan makan semua tau, kena spend sedikit. Kenapa? Contoh, saya 5 beradik ni, saya ni Ustaz Zarifi, Ustaz Hairi, Ustaz Ihsan, Fikri, Ain Nadirah, ni 5 beradik. Hidup lagi 5 ni. 4 orang dah kahwin, yang bongsu belum kahwin. Ditakdirkan Allah Ta'ala Ustaz Zarifi ni mati. Sebab saya dengan dia akan mati dulu, saya lambat lagi. Ustaz Zarifi ni mati. Maka Ustaz Zarifi ni dia ada isteri dan anak-anak. Siapa yang wajib tanggung nafkah anak-anak dia yang 4 orang tadi? Jawapannya adalah ayah saya dan saya adik-beradik. Bukan bini dia, saya. So wajibnya kepada saya. Soalannya, rakyat Malaysia buat begitu ke tidak? Jawapannya, majoriti tak buat. Dia buat macam mana? Lantak dia lah, pandai-pandai lah, isteri dia kan kerja. Lepas tu bila jumpa raya, besar dah. Soalannya, bila kita tak buat sedangkan kewajipan kita, apa hukumnya kepada kita? Sebab itu benda-benda basic ini perlu diperbetulkan. Jangan ada dah benda-benda yang boleh menyesatkan kita. Bila mana faraid kena terima hakikat, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Nak bagi sama rata, terpulang. Tapi pastikan semuanya tahu bahagian masing-masing. Jangan jadi kita orang yang paling hebat, kita kata bagi sama rata tak payah. Mana boleh paksa begitu? Barangkali ada yang tidak setuju. Solat jenazah, tak boleh dah duk main ditunggu di depan pintu, bagi seorang RM5. Tak ada dah RM5 lah ni, RM10 kan, kampung-kampung kan, bagi seorang RM10. Perlu dibuang benda itu. Tak boleh dah bila mana ada kematian buat tahlil di rumah, kemudian request pula malam ni kena nasi, jangan main kuih, kena nasi, jemaah nak makan nasi. Kalau tak ada nasi, Tok Imam sakit perut. Sila-sila buang tuan-tuan puan, slow-slow. Okey, ada soalan setakat itu? Ada tuan-tuan? Tak ada? Ada hasil tuan? Oh, dia masalah istihadah tadi. Pil. Dia kadang-kadang ambil pil ni bermasalah agak betul orang perempuan. Bila kita ambil pil, lepas pada kita ambil pil, dia jadi tak teratur kan? Betul? Betul? Tak pernah ambil pil? Ingatkan pernah. Orang perempuan, saya pernah tanya, dia ambil pil, lepas pada ambil pil, dia punya tu jadi tak teratur. Lepas itu pernah berlaku satu kes tuan, suami menceraikan dia, tapi disebabkan makan pil tadi, dah habis dah tempoh sepatutnya habis, dia mengandung. Suami tak ada sampai ke sudah, ni kau berzina orang lain. Bergaduh di mahkamah tuan-tuan. Ni jangan dah ambil sangat pil. Jadi soalan tadi adalah, dia bercerai, talak rajai ke talak bain? Talak rajai ke talak bain? Talak rajai ke ikutlah ustaz mana-mana talak pun. Okey, kemudian suami mati. Okey, jadi kalau talak rajai kena pakai iddah suami mati, betul? Okey, kan? Mana kata habis besok, maka kena top up pula lagi 4 bulan 10 hari. Jadi dalam tu dia makan pil. Untuk apa? Dia makan pil untuk apa? Untuk datangkan haid. Memang pakai makan pil tu akan datang haid.
Oh, makna kata dalam setahun. Okey, jadi dia nak suruh cepatkan. Menjadi tak dia makan pil tu? Kalau menjadi, makan je lah. Tapi sebab tak confirm ke? Tak juga kan. Setengah tu dia nak pergi umrah, dia makan pil supaya tak keluar kan. Keluar juga, betul tak? Sebab dia benda tu kadang-kadang dia efek tak adalah keseluruhan. Itu pulang lah. Dia tak makan pil pun, kalau dia makan benda-benda yang boleh mempercepatkan haid, ada juga kot kan. Tu pulang pada dia lah. Sebab macam berlaku ke kes tu 1 tahun 3 kali datang. Tengok. Jadi isu ni bukan isu kadang-kadang. Ada orang hari ni umur 30 lebih dah menopause, ada hari ni. Kenapa? Sebab makan tak dia. Makan ayam cucuk kan, tak makan sayur, makan pula jenis yang pelik-pelik ni, frozen kan, McD, KFC, bagai. Sila. Sebab tu bab makanan ni kadang dia akan efek. Baik, orang perempuan ada soalan? Puan Hajah ada soalan? Tak ada. Ada orang WhatsApp ke? Tak ada. Okey. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain ketika. Insya-Allah apa yang kita sampaikan pagi ini, kita bincang pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, silalah sebar kepada orang lain di luar sana. Sebab tuan-tuan dan puan-puan ni setiap hari dah datang sini kan. Dah jadi tepu dah tak? Masuk ilmu tu, tauhid, tafsir, macam-macam lagi kan. Jadi sebab semenjak saya datang daripada berapa tahun sebelum ni, saya tengok muka sama ni tuan-tuan dan puan-puan. Muka sama ni. Dulu ada agak sikit, tak ada dah ni, buang sikit ni. Tapi kedudukan tiang tu masih di tiang tu lagi. Tukarlah sekali-sekali haji tiang lain. Jadi tempat lain tak masuk. Tapi betul, kenapa duduk di tiang tu? Sebab dia anggap macam kerusi dia kan. Terpulanglah asalkan selesa kan. Boleh mari pun kira besar rahmat dah tuan-tuan, boleh datang ni kan. Kenapa tak pergi pasar? Kenapa tak pergi tengok TV bagai? Sebab dia seronok, dia rasa seronok tuan-tuan dan puan-puan. Minggu lepas saya berceramah di penjara Seremban. Penjara Seremban ni tak ada perempuan, lelaki. Kesalahan ni adalah majoriti dadah. Bukan kali pertama, adalah berulang kali diletakkan di situ. Dia buat maulid Nabi. Saya sampai, dia dah masuk, mana boleh buat handphone, tak boleh ambil video. Dia dah standby dah, berarak. Masing-masing pakai baju Melayu, jahit sendiri tuan-tuan dan puan-puan. Cantik juga dia jahit. Tuan-puan boleh hantar kepada sana, murah je punya cat. Bagi contoh dia akan buat. Jahit baju boleh, polish kereta pun boleh, gosok baju, ikutlah dobi. Lepas tu craft tangan, kuih, frozen tak frozen kan. Sedap dia buat. Pergi murah dia. Pergi penjara Kajang bagi dekat kan, pergi. Jadi sampai sana, dia dah berbaris ni, bawa spanduk bagai. Pakai dia punya lead dia seorang, sallallahu kuat suara. Pusing 2 kali tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu time saya ceramah tadi, dah tak pernah ceramah pada banduan. Saya kata sudah kan aku lebih-lebih kan, dia terasa hati. Bagi salah, waalaikumsalam, dah macam dalam kelas dah. Lepas tu sebelum pada ceramah, dia panggil seorang dulu, baca surah Al-Mulk, tak tengok Quran. Saya kata hebat. Tak tengok Quran, bekas penagih. Tuan-tuan boleh tak tengok Quran, baca Al-Mulk. Kan? Baca Quran. Lepas tu saya baca, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum. Saya baca sikit-sikit, pakat ikut. Saya kata hebat. Padahal tak tahu dia pernah dengar ke tidak. Rupa-rupanya betul lah tuan-tuan dan puan-puan. Jahat bagaimanapun kita, tetapi bila kita duduk dalam satu tempat yang dikawal rapi, dengan kelas, dengan itu, dengan ini, dengan itu, kita jadi baik tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita hidup ni, dia tak boleh bebas. Dia kena ada hukum yang mengiringi supaya kita taklah lari. Tanya itu, cakap itu. Saya tanya Sayyidatina Aisyah siapa dia, dia boleh jawab siapa dia. Saya kata penagih duk main begitu dulu, boleh jawab. Hebat. Jadi saya katakan kepada wadah dan ustaz-ustaz dalam tu, benar, inilah medan dakwah dia. Sebab mereka lalai di luar, kita masuk dalam ni, kita perbetul balik. Lepas tu masa nak habis tu saya kata begini, tuan-tuan yang berada di hadapan saya, tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan dan perempuan jauh di sisi Allah Ta'ala.
barangkali beza tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dengan saya adalah tuan-tuan lagi mulia daripada saya. Menangis dia sebab saya puji dia orang. Saya kata barangkali tuan-tuan tiap malam bangun malam kan, tahajud bagai saya tidur. Mana tahu nampaknya hari ni saya dengan kot dengan songkok bukan main tinggi lagi. Menangis dia. Jadi bila kita kata begitu, jadi tuan-tuan mana-mana orang yang mana dia orang lepas pada banduan penjara, kita jangan sisihkan dia sebab dia perlu kepada kita. Yang jadi masalah bila dia keluar, dia jumpa geng dia, tu yang jadi masalah. Jumpa geng dia masalah. Bayar umur ayah saya pun ada. Ayah saya lahir 1956, dia lahir 1958. Malu dia. Tapi kita tak jelah, kita dah tahu dah sampai sana. Dia kalau yang bahagian chef, dia pakai topi chef dia. Dia letak bihun baru ni, dia jamu bihun goreng Singapura. Sedap dia buat. Tapi dia letak dalam keadaan malu lah tengok kita kan. Kita kata terima kasih banyak bang, pegang belakang, seronok dia. Sebab kita tak bezakan kan. Lepas tu bila berjalan sikit, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz pun begini buat kat saya. Saya kata saya bukan badan. Hormat dia. Rupanya boleh jadi orang yang baik. Masa ceramah tu 70 orang, seorang pun tak tidur, berganjak pun tak. Dengar angguk. Dia seronok. Sebab tak ada benda lain. Jadi dia hanya dengar hari ceramah, setiap hari ceramah, ajar bab tu, ajar bab ni. Tengok, kita boleh jadi orang baik. Jadi bagaimana nak kekal supaya dia berada di surau masjid? Kena datang selalu. Selesai. Datang selalu. Mula-mula terpaksa, lama-lama jadi tabiat, lama-lama jadi rindu dengan kawan-kawan. Tu je lah. Sekadar itu saja. Kita berjumpa lagi lain waktu lain ketika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.